rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali lagi di Ruangan Bicara Muslimah episod yang ke-6. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di luar sana? Apa khabar Ustazah Latifah? Apa khabar Ustazah Azizah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di ruangan ini demi perkongsian ilmu. Masih berlandaskan surah An-Nur, kita akan membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan wanita, mulianya wanita, peri pentingnya menjaga hati, menjaga diri dan sebagainya. Islam itu sangat meninggikan darjat wanita. Maka marilah kita meraihkannya dengan mendidik diri, mendidik jiwa supaya kita menjadi antara golongan wanita-wanita yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin. Pada episod yang lepas telah kita bincangkan mengenai seorang wanita mulia yang telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau tidak lain dan tidak bukan ialah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Betapa beliau diuji dengan fitnah yang menjatuhkan dirinya, menjatuhkan maruahnya hanya kerana berleluasa cerita bohong mengenai dirinya. Kalau menurut cerita yang telah kita kongsikan pada episod yang lepas, tiada apa yang mencurigakan. Akan tetapi hanya kerana mulut mereka-mereka ini yang menjaja cerita fitnah, maka hancurlah keharmonian hidup si wanita ini. Bertajukkan teguran yang istimewa, episod kali ini akan membincangkan tentang ayat-ayat seterusnya di mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan demi menyelamatkan Sayyidatina Aisyah, dan dalam masa yang sama Allah abadikan kisah ini dan teguran ini demi untuk kita mengambil pengajaran dan iktibar daripadanya. Persoalannya di sini ialah siapakah yang Allah tegur? Suka sekiranya kita dapat mendengarkan penjelasan ini daripada Ustazah Azizah. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih Ustazah Syikin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, untuk menjawab soalan yang dianjurkan oleh Ustazah Syikin tadi, ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendegur siapa? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat balik, kalau kita recap balik cerita yang telah terjadi kepada Sayyidatina Aisyah, dia golongan yang Allah tegur ni dia tidak lain dan tidak bukan datangnya daripada golongan kamu sendiri. Saya bacakan dulu ayatnya. Okay. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u alayhi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bis syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fimma afadtum fihi azabun azim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman, baik lelaki dan perempuan, menaruh baik sangka kepada diri, iaitu orang-orang mereka sendiri, dan berkata, ini ialah tuduhan dusta yang nyata. Sepatutnya mereka yang menuduh membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah adalah orang-orang yang dusta. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab siksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu. Baiklah, kita tengok kepada ayat yang pertama. Allah menegur apa? Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, kita patut menaruh baik sangka kepada diri yang kena fitnah lah, iaitu Sayyidatina Aisyah. So first kali Allah tegur, kenapa kita tak husnuzon? Kenapa kita dengar terus kita bertindak, terus kita react yang kejadian itu adalah benar? And the next ayat pula Allah tegur, kenapa kita tak datangkan saksi? Seperti mana kita ketahui, kita dah belajar pun tentang hukum qazaf. Hukum qazaf pun ini dia dah kirakan agak sama sikit dengan hukum qazaf. Kenapa? Pasal dia menyebarkan fitnah.
and dia tak datangkan saksi. Seperti mana kita tahu kalau kita nak tahu benda tu betul ke tidak, Allah dah guide kita untuk datangkan saksi. Jadi Allah menegur. Kenapa bila kita dengar, bila kita menyebarkan ni, kita tak datangkan saksi dahulu, kita tak berhusnuzon. Kenapa kita terus ambil cerita ni dan kita terus pass around? That is teguran. And dalam sebelum ayat 12 ni Allah ada sebutkan tegur individu-individu yang Allah tegur ni adalah orang-orang ni yang Allah menegur ni, dia tidak lain dan tidak bukan datang daripada golongan kamu sendiri. So macam kalau kita ingat balik cerita Sayyidina Aisyah yang menyebarkan ni adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni dikenali sebagai seorang yang beriman. Jadi dia Allah berkata apa, macam katanya kamu orang-orang beriman, dan kenapa kamu tak melakukan benda-benda yang sepatutnya dilakukan, sepertinya mendatangkan saksi dan juga kita berhusnuzon dahulu. Itu yang Allah menegurlah. And Allah juga cakap di ayat yang ketiga, ayat yang ke-14 ni, yang terakhir ayat ini, kalau bukan pasal rahmat Allah, memang Allah dah turunkan azab yang besar kepada pendengar. So macam perkara ni is like Allah memberi teguran dan Allah nak benda ni menjadi pengajaran kepada setiap individu itu, kepada penyampainya, macam dorang terus sebarkan. So the first thing that they are supposed to do, yang Allah menghendakkan mereka buat tu adalah, pertama adalah untuk berhusnuzon, dan kedua adalah untuk cari saksi pengesahan. Kenapa ni dua tidak dilakukan dulu dan mereka sebarkan? Itu jawapannya kalau saya boleh. Masya Allah, terima kasih di atas penjelasannya Ustazah Azizah. Okay, so kalau kita lihat tadi, so maknanya kita dah dapat tahu pada kali ini, episod yang ini kita berbincang mengenai teguran-teguran Allah. So seperti mana yang Ustazah Azizah telah bincangkan, teguran yang pertama adalah kepada si penyampai berita. Ada tak lagi Allah tegur? Ada. Siapakah golongan kedua yang Allah tegur? Marilah kita mendengarkan penjelasan ini daripada Ustazah Latifah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atni mahabbataka wa ma'rifatak. Okey. Terima kasih Ustazah berdua kerana telah bagi penerangan yang detail mengenai the continuation of the surah An-Nur. Okey. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sebagai seorang penerima, bagaimana haruslah kita act ataupun reaksi kita sebagai seorang penerima apabila mendengar mendengar berita buruk ataupun mendengar fitnah. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan lagi sikitlah. Okay, surah An-Nur ayat yang ke-15 ni, saya akan bacakan dulu ayat yang 15 hingga ke-20 dan saya akan terangkan lagi in detail kenapa diturunkan dan kenapa menjadi teguran. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Yang bermaksud, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggapnya suatu yang ringan sahaja padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang beriman. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sesungguhnya orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji ini tersiar di kalangan orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat dan Allah mengetahui sedang kami tidak mengetahui. Dan sekiranya tidaklah kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua dan Allah Maha penyantun dan Maha penyayang, nescaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Okey, kalau kita recap lagi sekali maknanya surah An-Nur ni diturunkan sebagai respon atas kegelisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bingung dengan fitnah atau berita bohong yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay. Okey, selepas tu diturunkan ayat 11 sampai ke 22 yang nak menerangkan bahawa berita ini adalah bohong. Jadi sebagai orang yang menerima sepatutnya menerima ataupun yang mendengar fitnah tersebut, tak seharusnya lah kita terus
terus macam dia sama actually dia punya karakteristik tu seperti orang yang menyebarkan. Okay, tak seharusnya kita menerima ni kita akan terus jump to conclusion bahawasanya berita ni adalah benar. Kita pun perlu sebagai orang yang beriman especially alhamdulillah kalau kita golongan orang yang beriman kita bila kita menerima satu berita yang fitnah ataupun satu ini berita lah, kita perlu menganalisi dulu berita itu, adakah betul berita itu yang diterima, adakah kebenaran yang disampaikan kepada itu adalah benar ke tidak. Kalau tidak, maknanya kita perlu stop. Jangan sampaikan, jangan kita macam apa tahu. Macam sekarang ni kalau kita dalam konteks sekarang orang kata membawang. Maknanya bila kita dapat satu berita tu kita sampaikan. Kita dapat cerita A dan bila kita sampai kepada cerita B kita akan menambah tau. Sebab tu dalam kat sini Allah kata stop. Jangan kata stop kata hentikanlah penyebaran tersebut apabila kita menerima. Jadi untuk kita menjaga kita punya adab juga. Maknanya bila kita menerima satu berita tu dia menjaga adab kita supaya kita pun tak tergolongan daripada orang yang menyebarkan. Kerana kalau kita dah menerima dan kita menyebarkan, sama kita punya so-called denda ataupun azab yang Allah akan bagi pada kita. Sebab tu kita nak kena cool down dulu, kita tone down dulu, kita tengok adakah benda ni betul ke tidak. Menurut Ibnu Ashur dalam tafsir Tahrir wal Tanwir mengingatkan bahawa adab seorang Muslim apabila dia menyampaikan ataupun menerima satu tu yang belum pasti, orang tu perlu menganalisi sebelum dia menyebarkan information dia. Maknanya bila kita dah dapat information tu kita kita menganalisi dulu adakah benda betul benar atau tidak dan baru kita boleh sampaikan. Dalam konteks sekarang, kalau kita nampak masa zaman COVID ni ada je fake news. Usually kita dapat fake news tu sampaikan kadang-kadang kita mendapat information daripada government, do not spread this news. Kadang kita boleh kena saman dan sebagainya. Padahal konsep sebenarnya benda tu dah ada pada zaman Rasulullah SAW bila dalam keadaan ni, bila diturunkan ayat ni lagi. Maknanya Allah kata bila kita dah tahu benda tu tidak benar, jangan kita sebarkan lagi sekali. So fake news tu sebenarnya konsep fake news tu dah ada. Jadi kenapa kita macam tak ikut? Jadi sebab tu kita nak kena recap balik. Kita nak kena tengok reaction kita balik. Bila kita menerima benda-benda ni kita nak kena berjaga-jaga. At the same time bila ayat ni diturunkan juga, dia sebagai macam apa tau, ayat ni kan diturunkan tentang keluarga Rasulullah. Sampaikan macam sampailah hati kita, bukan sampailah hati sebenarnya ayat dia adakah sanggup kita nak memperkatakan berita yang itu benar, padahal tu berita tu adalah pasal mengenai keluarga Rasulullah dan kita tahu keluarga Rasulullah tu bagaimana dan kita tahu Aisyah tu daripada background yang sebagaimana. Jadi kita sepatutnya bila kita menerima berita tu kita kata memang benar berita tu sebenarnya, padahal again kat sini dia punya keyword kat sini lah, kita perlu menganalisi dulu kebenaran berita itu, barulah kita boleh menyuarakan. Sama juga dengan semua perkara, kalau dalam konteks sekarang apa-apa berita yang sampai kepada kita itu kita kena menganalisi dulu baru kita boleh menyampaikan, kerana ditakuti kita ni digolongkan kepada orang-orang yang tadi yang menyebarkan. Kalau kita sama dengan orang menyebar, kalau kita dikategorikan sama orang yang menyebar, maka azabnya samalah azabnya kita akan dapat di dunia dan di akhirat. Sebab tu Allah sebut kat sini. Allah dah ingatkan, dia kata Allah memperingatkan kamu agar kamu jangan kembali kepada perbuatanmu. Kalau kamu kembali, ada azab. So maknanya ada balasan. Sebab tu kita kena stop kat situ. Itu saja daripada saya. Masya Allah, terima kasih Ustazah Latifah di atas penjelasannya ya. Jadi kita tahu di sini ayat perbincangan pada hari ini Allah menegur pada dua golongan. Bukan hanya kepada si penyampai tapi si pendengar juga. Sebab pendengar akhirnya akan menyampaikan. Kalau kita lihat tajuk ayat-ayat ini sebenarnya bukanlah hanya dikhususkan ya Ustazah untuk kaum pada waktu itu, tapi kenapa Allah abadikan, hikmahnya adalah supaya kita mengambil pengajaran daripadanya dan kita cuba sedayanya untuk tidak melakukan hal yang sebegini. Sebab kalau kita tengok pada keadaan konteks kehidupan sekarang ni, senangnya kita menyebarkan berita walau tanpa kita usul periksa. Contoh kalau kita tengok sini, ini adalah pada zaman Rasulullah tau. Kenapalah mereka tak datangkan saksi, kenapalah mereka tak siasat dulu sebelum sebarkan. Kalau kita lihat pada konteks sekarang, sedangkan kalau sekarang kita mesti ada ulama-ulama terbesar. Sedangkan kalau saya rasa macam ikut konteks sekarang, kalau kita mendengar sesuatu berita yang tak baik tentang ulama itu, tiga ke kita untuk sampaikan dekat orang, walhal kita tak tahu asal-usul cerita sebenarnya. Sebaiknya kita siasat dan sebagainya. Betul tak? Sorry saya nak tambah sikit. Dia bukan kalau saya boleh
boleh panjang, boleh ulaskan lagi sekali, ialah dia bukan sahaja kepada ulama-ulama yang terjadi tau, kepada orang biasa pun sama. Maknanya pasal setiap orang tu punya dia punya private life, kita ada privacy masing-masing. So seandainya ada tersebar, kadang-kadang benda ni terjadi bila suami isteri bergaduh, kadang ada akan macam apa tau, screenshot, lepas tu dia akan sampaikan kepada kawan-kawan, kau tengok inilah yang disampaikan kepada suamiku, jatuh tak talak dan sebagainya. Padahal kadang-kadang benda tu adalah miscommunication sahaja. Daripada situ nanti orang kata okey kejap saya tak faham I don't dia tak tahu apa maksud orang ni, tak apa aku tanya orang lain lagi. So dia dah jadi penyebaran kan, walaupun benda tu sekadar screenshot sahaja. Sebab tu saya rasa kita every time kalau kita nak buat satu perkara tu, kita nak kena think twice, boleh tak benda ni kita sebarkan tanpa kita macam apa ni menyakiti orang lain. Pasal bila kita buat macam gitu, maknanya kita menyakiti orang tu juga. Betul. Yes. Sebab apa fitnah ni, dia orang tak akan tengok betul atau salah dulu. Once tersebar, nama dah buruk dulu. Sebelum akhirnya kita siasat, barulah nak minta maaf. Kan sebaiknya daripada awalnya jangan kita sebarkan. Betul tak? Jadi suka sekiranya saya nak sambungkan ayat-ayat yang 20 daripada 21 dan 22 mengenai apakah yang Allah nak sampaikan seterusnya. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan kerana kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, nescaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahawa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Jika kita lihat ya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam ayat-ayat teguran ini, ia melambangkan sifat-sifat orang munafik. Apa itu munafik? Kita lihat dalam satu hadis dan Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari Muslim, apa yang dikatakan tanda-tanda orang munafik ni ada 3, iaitu jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanah ia khianatinya. Jadi kalau kita tengok dalam konteks ini, difitnahnya Sayyidatina Aisyah, maknanya dia menyampaikan cerita bohong. So tak kali dia berbicara tu dia menyampaikan cerita bohong, dan itu adalah tanda-tanda orang munafik. Orang munafik ni nak ke kita jadi di antara golongan orang munafik? So kalau kat sini mau ikut cerita, kalau kita yang kita menjalani kehidupan seharian, sekiranya kita berdusta tu adalah satu perkara yang biasa kita lakukan, takut-takut kita jatuh di antara ataupun berada di dalam golongan yang munafik ni. Okey, sebab Allah melarang kan, Allah dalam ayat tadi Allah melarang, Allah menasihati kita supaya janganlah kita mengikuti langkah-langkah musuh terbesar kita. Siapa musuh terbesar kita? Iaitu syaitanur rajim. Supaya kita hindarkan diri pada perbuatan keji, dan berbohong dan berdusta itu adalah satu perbuatan yang keji. Ini yang kita nak kena ambil berat. Sebab apa? Zaman sekarang ni orang anggap berbohong, berdusta tu macam perkara remeh saja. Sampai ada apa orang putih kata, white lies. Ada white lies lah. Kalau Melayu pula, up sikit, bohong sunat. Ya Allah, dah lah bohong, dah lah berdusta, disandarkan pula pada agama. Tak ada istilah bohong sunat ya tuan-tuan dan puan-puan di dalam Islam. Okay, tak ada. Alright, so berbohong dan berdusta adalah satu perkara yang dibenci Allah, yang dikeji Allah. Okay, so seorang Islam yang berpandukan Al-Quran dan hadis tidak seharusnya mempunyai sifat yang demikian. Alright, kita tak boleh sekali-kali berdusta, berkata benarlah sentiasa walaupun ianya pahit untuk ditelan.
Tapi bukanlah bermakna mentang-mentang kita kena cakap benar, kita cakap tanpa menjaga hati pula. Tak boleh lah kan, tak boleh macam itu. Kita kena menjaga hati tapi dalam masa yang sama kita berkata benar. So kalau kita lihat daripada ayat-ayat teguran yang Allah berikan daripada tadi kan, so maknanya kita ni sebagai seorang Islam sebenarnya, sekalipun kita nampak benda yang jahat, kita kena berprasangka baik. Tak boleh nak, walaupun terang dan nyata benda tu salah, tapi kita tak ada bukti, kita tetap kena berprasangka baik. So saya nak tambah sikit ni. Macam tadi Ustazah Azizah ada sebut kan, kalau tak ada bukti kita tak boleh sampaikan. So memang Islam menitik beratkan betapa besarnya dosa bila kita menuduh seorang melakukan kesalahan, walaupun sebenarnya kita nampak dalam mata. Kita kena diam sebab kita tak dapat datangan saksi. Jadi satu benda yang saya boleh muhasabah ialah kita orang Melayu ni suka sampaikan cerita, tapi kalau tak silap akulah kan. Orang tu memang macam ni. Kalau tak silap akulah kan. Kalau tak silap tak apa, tak payah cakap. Tak payah cerita. Kalau betul pun tak bagi cerita, apatah lagi kalau kita tak yakin. Kita nak kena ada A sampai Z details, baru kita boleh, orang kata tu macam bukan menghakimi tau, baru kita boleh bawa kepada pengadilan. Itu pun disuruh bawa kepada pengadilan, bukan dia cerita sesama kawan. So memang berdusta, mengumpat, fitnah ni antara dosa-dosa besar sebenarnya, bukanlah dosa-dosa kecil yang boleh terhapus begitu sahaja. Okay? Kalau saya tambah sikit, boleh, dia macam mana Ustazah? gambaran dia macam mana tau, dia macam kita ni sebenarnya nak sampaikan, nak sebarkan seseorang tu telah berdusta, tapi sebenarnya di mata pandangan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berdusta tu kita yang menyampaikan. Kerana apa? Pasal kita tak check dulu, pasal kita tak yakin dan kita tak cari saksi, kita main menyampaikan aja. Jadi kita kena elakkan lah daripada kita menjadi pendusta di mata siapa? Di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagi bahayalah. Betul. Saya nak tanya pada Ustazah Azizah lah. Kalau kita melihat kepada konteks ni, konteks sekarang ni, kini kita cerita tentang Sayyidatina Aisyah. Kita tahu Sayyidatina Aisyah ni seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang akan bersabar dengan ujian yang Allah berikan. Tapi sekiranya kita difitnah, kita ni adalah wanita-wanita biasa kan, wanita-wanita yang masih nak mencari macam mana nak jadi baik. So sekiranya fitnah itu terjadi ke atas diri kita, apakah yang kita boleh lakukan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya kita difitnah, ataupun mungkin saya boleh kasih lagi satu contoh, macam kita dizalimi ataupun kita disalah sangka oleh orang lain lah kan, kita dizalimi ataupun kita difitnah. Dia sebenarnya orang yang difitnah ataupun dizalimi ni pada Allah, ganjaran dia pada sisi Allah tu dah besar. Okey, kerana dia dizalimi. It's as simple as that. Tapi nak mendapatkan ganjaran ini, kita depends macam mana kita bertindak apabila kita diuji sebegini. So kita ada choice, pilihan untuk kita bertindak lah. Macam kita boleh pilih untuk kita bertindak secara melulu, ataupun kita boleh pilih untuk berserahkan segalanya kepada Allah. Okey, bila saya cakap maksud saya bila saya cakap macam bila kita bertindak tu macam kasih contoh lah, kita dizalimi. Okey, salah satu kirakan ada ada orang cakap yang tak baik tentang diri kita. Apa kita akan rasa? Mesti kita akan rasa sedih. Okay, kita akan rasa marah. Tapi kalau kita berterusan berperasaan gini, mengikut emosi berterusan sahaja, kita tak akan ke mana kan? Kita sedih, marah. So macam dia tak ada satu solusi. Tapi seandainya kalau kita beranikan diri untuk serahkan segala hati kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita as if kita serahkan segala kepercayaan ni kepada Allah. Jadi apa kita akan dapat kat situ? Kalau kita percaya, macam kita percaya Allah tu alimun, Allah tu hakimun, Allah tu lah yang maha mengetahui, Allah tu lah yang maha yang maha hakim, yang maha pandai, yang maha pandai untuk melaksanakan sesuatu tu. Jadi bila kita percaya akan kebenaran itu, jadi kita punya hati ni akan automatically akan tenang tu. And kita akan rasa macam ada satu beban ataupun ada satu, macam kita akan rasa diangkat gitu, macam kita akan rasa tenang ataupun senang. Itu adalah satu nikmat lah sebenarnya. Okay, and kita juga akan berjumpa daya untuk memaafkan seseorang, orang yang dah menzalimi itu, dah menzalimi kita, ataupun orang yang dah memfitnahkan kita.
the only way kita akan dapat solusi ini adalah apabila kita menyerahkan segala jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak menafikan yang bahawasanya kita tak ada hak untuk bersedih, untuk marah orang yang dah sebarkan fitnah ataupun dah buat salah dengan kita. Sebab kalau kita tengok balik kepada cerita Sayyidatina Aisyah, dia pun bersedih selama sebulan. Dia sedih selama sebulan tu, hati dia tu tak tenang. Tapi tengok bila dia serahkan segalanya itu kepada Allah, apa yang terjadi? Allah menurunkan wahyu semata-mata untuknya dan Allah membela dia. Jadi kita kena percayalah, kan ayat yang selalu kita pakai kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan, maksudnya apa? Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Means ada hikmah kenapa Allah uji sebegitu. Ada hikmah kenapa kita dikenakan, diuji, macam gitu. So kita kena percaya that selagi mana kita percaya that kita di dalam kebenaran, Allah akan bela kita. Dan sikit je dan kirakan semua yang berlaku ni daripada kejadian Sayyidatina Aisyah ni, dia bukan berlaku sebegitu saja tau. Dia adalah satu kejadian yang kita boleh ambil iktibar dan kita jangan jadikan benda ni berlaku kepada kita. Itulah yang patut kita berdoa lah kepada Allah supaya dia tak terjadi kepada kita lah. Masya Allah. So maknanya ujian-ujian ni sebenarnya adalah bukan bermakna Allah uji kita sebab Allah benci kita ya, tapi Allah uji kita sebab Allah sayang pada kita. Allah nak, orang kata tu, menaik tarafkan darjat keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Jadi Allah bukan sahaja tegur ya puan-puan dalam ayat ni, tapi Allah menceritakan betapa rahmahnya Allah dalam memberikan satu hukum, betul. So kalau kita lihat setiap teguran tu Allah akhiri dengan ayat-ayat rahmah Allah. Jadi mungkin Ustazah Latifah boleh terangkan kepada kita apa tentang rahmah, kenapa Allah akhiri ayat ini semua dengan rahmah Allah, padahal ini adalah satu teguran. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in the end sebenarnya akhir sekali kalau kita nak tengok kenapa Allah kerap kali menyebut walaula fadlullahi alaikum warahmatuh wa anallahu ghafurur rahim. Okay, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tu Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kalaulah dia nak benda ni terjadi, hukuman tu terjadi kepada orang yang menyebarkan ataupun orang yang buatkan fitnah tu, dia dah letak hukuman terus kat situ. Dia dah terus, dia kata okey, azab yang paling dahsyat kepada orang yang menyebarkan ataupun orang yang menjadikan fitnah ni sebenarnya. Allah dah letak, tapi Allah kata seandainya kamu masih lagi nak bertaubat kepadaku, selagi mana kamu masih nak minta maaf dan sebagainya, maka kamu bertaubatlah dan rahmat tu ada kepada kamu. Maknanya Allah memberi rahmat kepada orang-orang ni selagi mana dia masih ingat untuk dia bertaubat dan masih ingat untuk dia tidak akan buat lagi perkara ni. Sebab tu Allah end dengan walau la fadlullah alaikum warahmatuh. Allah kata selagi mana, lagi sekali Allah memberi peringatan kepada kita, selagi mana kalau kita boleh berubah sikap dan kita tidak akan bagi ruang kedua kepada benda ni untuk berlaku lagi sekali, maka bertaubatlah dan jangan melakukannya lagi. Jadi Allah akan memaafkan. So itu cantiknya dalam surah An-Nur ni, Allah berkali-kali menerangkan tentang Allah ni sebenarnya masih Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kerana Allah sentiasa akan bagi rahmat kepada kaumnya seandainya kaumnya tahu benda itu adalah bersalah dan dia akan bertaubat. Itu sebenarnya Allah nak sampaikan. Ya, terima kasih Ustazah Latifah. Jadi kalau kita lihat hari ini adalah penutup kepada cerita Qazaf. So saya nak kongsikan ayat-ayat terakhir yang Allah ceritakan tadi. Ustazah cakap pasal rahmah kan, tapi inilah sebenarnya azab yang Allah akan turunkan sekiranya kita tak serik-serik untuk menuduh seseorang melakukan zina dan sebagainya. Saya bacakan ayat daripada 23 sehingga 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah lahum azabun azim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa ya'lamuna anna Allahu wal haqqul mubin الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما
عما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar pada hari itu ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap Allah, yang terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahawa Allah Maha benar, Maha menjelaskan perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah jadikan kisah dan teguran ini dalam Al-Quran demi peringatan buat semua agar kita jangan elakkan daripada melakukan hal yang sedemikian. Kita perlu belajar dengan lebih mendalam tentang adab-adab dalam Islam supaya kita lebih prihatin sebelum kita menyampaikan, sebelum kita menyebarkan berita-berita buruk. Jadi kita tahu betapa besarnya dosa fitnah dan mengumpat itu. So bila kita sebarkan fitnah, sebenarnya ia bukan menunjukkan bahawa orang yang difitnah itu lebih jahat, tapi ia menunjukkan peribadi kita sendiri, betapa kita ni sebenarnya lebih buruk, lebih jahat daripada orang yang telah kita jaja ceritanya. Maka dengan itu kami berharap perkongsian pada kali ini memberi manfaat, memberi pengajaran kepada semua di luar sana. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada episod yang seterusnya. Dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.